والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukam pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal baha'a bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukam pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal baha'a bahauka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك
قدراتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan seperti biasa, bila kita bangun pagi, kita kena sentiasa dalam keadaan bersemangat dan kita juga berterima kasih, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bangkit lagi daripada mati sekejap. Daripada mati sekejap kita bangkit balik untuk kita dapat menghirup udara yang segar, kita dapat minum air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab batuk-batuk ni kena minum sikit. Doktor nasihatkan minum banyak air sebelum saya dapat jab yang kedua pada Isnin. InsyaAllah saya dah
dapat apa kebenaran untuk buat jab yang kedua, insya-Allah. Alright. So marilah kita sama-sama juga dengan mulakan hari kita dengan banyak beristighfar, sentiasa dalam keadaan beristighfar. Bangun pagi je terus ingat untuk beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, beristighfar banyak-banyak. Alright, kerana dia adalah seperti yang saya selalu cakap, dia adalah pembersih. Dia macam rumah kita, bangun pagi kita nak sapu-sapu sikit supaya dia bersih, right? Sama juga dalam kehidupan kita, kita mungkin ada melakukan kesilapan-kesilapan, dosa-dosa yang kita tak nampak, maka kita boleh bersihkan dengan istighfar banyak-banyak. Sentiasa beristighfar sebab istighfar adalah punca banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan saya juga selalu nasihatkan diri saya. Bila saya cakap ni, bila saya dapat kat depan ni, dia nasihat pada saya tau. So saya cakap dengan diri saya, ya Allah Abang Abu, kau tolonglah baca Quran. Kan satu page pun tak apalah, satu hari tu kau baca. Orang kau beristighfar banyak-banyak Abang Abu. Alright, saya nasihatkan diri saya untuk buat benda tu, insya-Allah. Right? Sebab benda tu adalah benda yang best sangat. Jadi bangun senyum, right? Sentiasa dalam keadaan senyum, pacakkan senyuman kita. Alright, walaupun tak ada orang, kita senyum seorang-seorang. Seorang-seorang kita senyum, sebab itu juga adalah satu bentuk positivity untuk kita merangsangkan benda-benda yang baik dalam badan kita ni supaya kita sentiasa terinspirasi, termotivasi dengan sendirinya. Dia auto motivation. Kita panggil dia auto motivation. Kita bangun pagi, kita senyum, kita dah motivasi, right? Okay. Keadaan di Singapura alhamdulillah sangat cerah, sangat dia macam very nice. Dia very nice, keadaannya sangat macam best, sangat cool saja. Right? Dan hari ni saya juga pagi tadi saya keluar sekejap je lah, sekejap. Sebab kat sini saya masih belum dapat pergi masjid subuh ni sebab banyak sebab-sebab masjid dan recording apa tu, daftar. Jadi insya-Allah permudahkan supaya kita dapat. Saya dah rindu sangat ni. Okey, so itu keadaan di Singapura. Dan anda semua macam mana di tempat awak? Apa khabar? Apa cerita? Ada tak angin macam kat belakang ni, nampak? Kat belakang tu berangin, babe. Pokok kelapa tu. Itu tempat aku lepak setiap hari ni. Okey, dan apa lagi nak cerita? Kes COVID. Okey, kes COVID di Singapura juga bertambah disebabkan salah satu KTV, pusat kelab malam ni, dia telah ada satu kluster baru yang terus merebak sampai 40 lebih yang kena. Jadi mereka telah pun didapat diawasi. Mudah-mudahan dia tak berkembang ke orang-orang lain. Sebab Singapura ni kalau dia terus akan bercepat dia berkembang. Jadi sebab tu kerajaan Singapura memainkan peranan untuk menjaga dengan begitu, apa kata orang tu, dia beri perhatian penuh lah pada bab ni. InsyaAllah mudah-mudahan kes ni akan terus dapat berkurangan. Di Malaysia juga nampaknya kes terus meningkat ke 11,000 lebih. Maksudnya kita perlu berikan sokongan, berhati-hati dan mulakan vaccination tu. Mudah-mudahan kita tengok usaha yang kita lakukan menerusi vaccination ni ada tak dibawa kebaikan? Pastinya ada, dan kita terus buat benda tu. Alright. Okey, itu sedikit sebanyak, dan saya nak anda juga terus mulakan dengan beristighfar, astaghfirullahalazim, sambil tekan share. Alright. Tag kawan-kawan anda. Alright, tag supaya mereka juga dapat benda yang bagus. Sebab hari ini Abang ada topik yang menarik dalam segmen ilmu, iaitu personal branding. Macam mana dengan menggunakan kaedah yang mudah kita boleh buat personal branding yang mantap. Maksudnya personal branding yang menguntungkan. Kita tak nak jadi personal branding tak menguntungkan. Kita nak membina satu personal branding yang menguntungkan tau. Dia personal branding ni boleh macam-macam kita boleh buat, tapi dia adakah dia menguntungkan atau dia hanya suka-suka saja. Jadi kita nak benda tu, right? Kita akan saksikan atau kita akan share pada segmen ilmu 9.30 nanti. Jadi pastikan anda tag kawan-kawan awak, cakap personal branding babe, personal branding. Lepas tu hashtag you must meet Abang Abu. Okey, jadi insya-Allah mereka juga dapat berkongsi apa kita nak kongsikan. Kenapa hari ni alih-alih batuk pula ni? Bismillah. Okey, jadi itu yang kita nak check, dan kita nak tengok siapa yang ada kat sini, insya-Allah. Alright. Okey, Kak Asna Kak Asna kita ada kat sini. Dia cakap apa tu? Assalamualaikum yang handsome. Alright. Kerana menggunakan perkataan tu, kita terus akan mencari untuk kita bagi dia tepukan.
Alright, Assalamualaikum. AA yang handsome, manis lagi macu, best, best, best. Maaf hari ni tak tengok sampai. Nanti boleh tengok, kau boleh tengok nanti, tak ada hal. Itu semua tak payah cerita kat sini. Alright, insyaAllah you boleh tengok nanti kan. Siapa yang tak dapat datang, tak apa, tak ada hal. Alright, okay, itu dia. Alright, Syamir Syamir, kita ada Syamir. Salam AA, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syamir. Ini semua adalah kita punya orang-orang yang memang sentiasa ada pada pagi untuk memberikan sokongan pada Abang Abu. Terima kasihlah Syamir. Mafiza adalah kita punya ambassador juga. Dia akan tolong saya type semua banyak benda-benda positif apa-apa tu semua dia akan type. Okey, kita tengok Mafiza selamat pagi. AA handsome. Alright, kita bagi tepukan kerana dia menggunakan perkataan handsome tadi, alright. Kita tengok lagi siapa lagi kat sini. Oh, Aslina hari ni dia datang pagi Aslina. Okey. Dia alahai line on off kat pusat vaksin Dewan Bandar Putra Kulai buat sarapan minda tetap on walau di mana pun berada. Terima kasih. This is something I appreciate dan saya nak bagi dia DJ Hon. Tengok tu dia tulis kat mana tetap on. Tu dia think positive. Terima kasih Mafiza. Kita kena Assalamualaikum yang handsome kerana menggunakan perkataan tu maka awak dapat satu tepukan. Alright, kita terus juga share kepada ramai lagi untuk sama-sama mereka datang kat sini untuk kita bersembang-sembang dan kita juga nak tanya kalau ada soalan awak boleh kalau ada soalan awak nampak ni nak tanya soalan sila komen dekat komen tu, sila komen apa soalan awak. Alright, sekarang saya nak awak komen yang ada kat sini ada 670 ribu orang tu kan. Kita nak just komen apa perasaan awak ketika ni, apa perasaan awak, happy ke, ceria ke, apa saja, just komen apa perasaan awak sekarang ni. Kita nak cerita tadi, besok, semalam apa semua tak nak. Sekarang ni apa perasaan awak, happy? Saya berasa macam exciting. Saya macam exciting sebab ada banyak benda yang saya nak buat hari ni, jadi saya jadi exciting. Saya rasa exciting. Saya pun tulis saya rasa exciting. Itu dia. Betul tak? Spelling aku betul lah. Exciting. Jadi korang macam mana? Apa perasaan? Cuba komen. Saya nak awak komen sekarang juga. Komen. Right? Sekarang juga komen. Saya rasa exciting sangat. Awak pula rasa macam mana? Alright? Kita komen dan sambil-sambil tu, kita kalau ada nak tanya soalan, kita tanya sebab abang pun tengah fikir apa soalan yang patut tanya pada hari ni untuk soalan santai kita. Kan hari-hari kita ada soalan santai untuk kita mengeratkan ukhuwah kita kembalikan balik pemikiran kita masa-masa kita muda lagi, masa kat sekolah lah, masa hari lah, macam-macam kita cerita. Hari ni abang nak tanya satu soalan juga, soalan santai kita. Let's see apa yang aku nak tanya. Okay, alright. Aku mungkin nak tanya benda ni. Dia related dengan apa yang kita nak buat. Alright, okay. So, topik santai. Topik santai hari ini. Okay, apa? Ni aku nak tanya. Apa brand yang awak macam ni lah awak suka dan kenapa? Itu dia. Soalan dia. Mudah saja soalan ni. Soalan santai. Saya nak tanya je, nak tengok macam mana. Alright. Okay. Soalan santai hari ni kita bawa letak kat sini lah. Soalan santai kita. Okay, soalan santai dia. Apa brand yang awak suka? Alright. Dan kenapa? Alright. Okay, Lina juga Lina dia cakap, okay, dia pun rasa macam hari ni macam banyak benda yang nak buat hari ni. Alright, Alhamdulillah. At least ada benda nak buat, babe. Ramai orang kat sana, dia tak tahu nak buat apa. Dia tidur je kat rumah. Kan, jadi ada banyak benda yang kita nak buat. So, okay, good, cantik. Okay, soalannya, topik yang soalan santai. 9.30 baru kita cerita pasal ilmu, right? Ini kita santai-santai dan juga kalau anda ada soalan, soalan-soalan nak tanya, boleh je tanya saya. Alright, tanya je soalan biar saya jawab. InsyaAllah mengikut apa yang saya faham dan apa yang saya tahu, right? InsyaAllah. Alright, dan topik santai hari ni saya nak tanya awak, apa brand yang awak suka dan kenapa? Dia tak kisahlah apa produk tau. Kasut ke, beg ke, topi ke, baju ke, doesn't matter. Tapi apa brand yang awak suka dan kenapa awak suka benda tu? Kalau kasut awak suka Nike, kenapa Nike? Kenapa tak Adidas? Kenapa tak New Balance kan? Saya nak macam apa brand yang awak suka dalam setiap benda yang awak pakai dan kenapa? Tu soalan dia. Jadi saya nak awak komen jawapan-jawapannya sebagai permulaan santai-santai kita. Alright, boleh ke boleh? Alright, saya harap pastinya boleh dan saya nak juga anda share kepada rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama datang kerana kita ada topik yang menarik pada hari ini 9.30 iaitu membina personal branding. Macam mana nak membina personal branding yang boleh menguntungkan kita. Jadi awak sebarkan benda ni kepada kawan-kawan awak, tag member-member awak, ajak dia orang datang sebab benda ni sangat penting dalam perniagaan nak pada masa-masa yang macam ni sekarang.
sekarang. Alright. Okey, kita ada apa ni? Adelina. Salam AA dan semua rakan AB. Senyuman AA ceria, Allahu Akbar. Si ceria pagi yang cerah ni, alhamdulillah. Semua-sama mudah-mudahan Allah akan ceriakan kehidupan anda semua yang sama-sama hari ini untuk datang untuk menimba sedikit perkongsian. Alright. Kita nak upgrade ilmu kita nak top up motivasi. Siapa-siapa yang lemah motivasi, ajak dia datang, sama-sama kita naikkan motivasi dan kita kasih jab inspirasi supaya kita tak mengharapkan motivasi, tapi kita ada inspirasi yang datang daripada dalam. Right, motivasi ni daripada luar, inspirasi ni daripada dalam. Alright, jadi dua-dua kita kuatkan dan kita upgrade ilmu-ilmu yang kita akan sama-sama kongsikan. Jadi saya nak sangat awak just kongsikan pada member-member. Okay, terima kasih Kak Adelina, dan kita ada Nur Syahida. Assalamualaikum AA yang handsome. Alright, good morning kawan-kawan, dia cakap sebab dia menggunakan perkataan apa tadi? Handsome, yang akan membawa satu tepukan kepada Syahidah. Siapa-siapa nak tepukan, apa-apa ni, kena gunakan perkataan-perkataan yang buat saya suka. Handsome, macho, awesome, rugged, kacak, whatever lah benda-benda tu, right? Okay, terima kasih Nur Syahidah. Dan kita ada Mariam ZS. Mariam, Assalamualaikum AA dan rakan-rakan. Saya suka brand. Oh, ni dia. Okay, Mariam dia share, saya suka brand Young Living Essential Oil sebab produknya toxin free, upgrade my family immune dan help muda. And sampai saya jadi agent, alright, dia cerita pasal health produk dia suka Young Living Essential Oil, alright. Okay, tu Mariam. Siapa lagi? Apa lagi benda yang awak suka? Come on, satu brand. Ni topik santai hari ni, saya nak bawa ke sini lah sebab mungkin ada yang tak nampak nanti. Alright. Topik santai kita pada hari ni, apa brand yang awak suka dan kenapa? Okay, Mariam dia share, dia suka Young Living Essential Oil sebab produknya toxin free. Dan dia upgrade dia punya family punya immune system. Sebab mungkin dalam keadaan COVID ni, dalam keadaan kesihatan, immune system tu kena nak upgrade. Nak jadi lagi kuat kan. Jadi kita perlu ambil benda-benda yang essential seperti ni. Alhamdulillah. Okay, come on. Lain. Come on. Ada tak brand-brand yang awak suka? Come on, jangan fikir banyak-banyak. Takkanlah kau tak ada brand daripada awal sampai sekarang tak ada brand. Alright. Come on. Just share apa brand. Tak kisah apa produk. Baju ke, jam ke. Phone kalau phone saya memang suka iPhone lah. Macam saya, kalau phone saya memang suka iPhone. Kenapa saya rasa dia unik lah. Saya ni suka benda-benda yang unik. Jadi iPhone ni saya rasa macam dia ada keunikan. Kadang-kadang ada phone-phone lain juga macam-macam, tapi saya masih suka iPhone. Satu unik dan satu lagi mungkin benda tu dia bukan satu brand. Dia adalah satu, kita panggil dia love mark. Dia panggil love mark, di mana apa pun aku nak juga ada iPhone dia macam tu. Okey. Alright, kita ada Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga semua ceria dan senyum-senyum. Terima kasih Mazlina. Dan kita ada soalan santai. Aku nak korang jawab soalan santai ni. Apa brand yang awak suka dan kenapa? Apa brand awak suka dan kenapa? Right? Untuk healthy snack, untuk anak-anak saya suka organic. Okay, organic. Alright, good. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga kepada Aiman Mahadi. Apa khabar Aiman? Daripada mana tu Aiman? Dan apa keadaan di tempat awak ni? Dia hujan ke, ribut ke, panas ke, sejuk ke, atau salji? Alih-alih ada salji. Kat Malaysia ada salji. Okey, sebab ada juga adik-adik abu-abu di luar negara kan. Jadi kita tanya, okey, mak saya kalau beli barang elektrik suka betul je nama singa. Saya lah tak kisah apa pun, janji dia okey dan cantik. Singa terkenang masa-masa singa ni macam sekarang dah tak ada. Macam susah nak jumpa singa. Kalau dulu memang singa, semua orang ni pakai singa. Malahan singa menggunakan satu teknik di mana dia pergi rumah-rumah orang, dia bagi macam ansuran. Singa dulu, kalau kita ingat lagi dulu, singa ni dia lebih akan pergi ke rumah-rumah tau, jual benda-benda tu. Dia bukan orang datang. Sebab tu orang lama-lama ni dia tahu singa. Singa, produk yang dia tahu singa. Sebab tu mungkin Mak Aslina ni dia macam tu. Dia suka brand singa sebab brand singa ni selalu dia datang ke rumah, dia bagi tempo, dia bagi macam bulan-bulan, benda-benda macam tu lah dulu. Sekarang dah ada coach, dah ada macam-macam tu. Oh, tu singa alright. Okay, interesting apa. Saya tu terlupa habis macam kita dah lupa sangat brand tu. Tapi nampaknya ada orang yang ada juga brand tu. Saya minat laptop Mac. Okey lah Mac sebab sleek tapi belum ada bajet. Apa benda Mariam ni? Okey, bagus. Mudah-mudahan saya doakan kau cepat-cepat boleh beli MacBook Air tu. Abang pun memang pakai Mac walaupun pada mulanya aku tak tahu tau nak pakai Mac ni macam mana. Tapi sebab masa tu bini aku belikan aku terus pakai dan sampai sekarang aku macam terus pakai Mac lah. Walaupun orang cakap dia susah tapi aku rasa macam seronok pakai Mac ni. Dan anak aku pun pakai Mac.
So memang saya pun komputer, dari segi komputer saya suka Mac. Alright, okay, come on. Salam dari JB bos. Alhamdulillah cuaca baik abang Bu. Alhamdulillah mudah-mudahan Aiman sihat-sihat sejahtera kat Johor Bahru Saya ni orang JB juga. Kau Aiman, kau daripada mana Aiman? Saya JB dekat, kalau first kau tahu Lomba Kuda, aku from Lomba Kuda. Lepas tu pergi Lakin, lepas tu pergi Skudai, Taman Tuan Minang, lepas tu terus ke Singapura. Itulah aku punya perjalanan sekejap dekat Malaysia ni. Sampai umur 17 tahun saya berada di Malaysia, lepas tu saya datang ke Singapura. Tapi of course ada pulang alik dan kita sentiasa dekat sana. Saya ada adik-beradik saya masih lagi di sana. Seorang di Pasir Gudang, Dr. Aziz, dan seorang lagi di Taman Bukit Indah. Bukit Indah ke Bukit? Taman Bukit Indah kot. Tujuh, right, okay. Come on, tolong share boleh tak? Janganlah kau orang duduk ni, share just soalan santai. Kita bukan apa pun saja, nak santai-santai menunggu masa 9.30 untuk kita masuk bab ilmu. Okay, Mariam cakap something yang interesting. Betul, saya setuju dengan benda ni sebab brand kalau dulu-dulu memang brand yang memang tahan lasak, babe. Dia punya apa ni, ketahanan dia tu memang dia lama kan. Bukan macam sekarang kita beli macam setahun dah tak boleh pakai lagi, nak ubah balik Alright, that's why brand-brand lama ni memang ada kualiti yang tahan lama. Alright, okay, come on. Yang lain, apa brand yang korang suka? Kita aja dapat daripada Mariam dengan Aslina je. Yang lain memang korang tak pakai ke atau kau memang tak ada brand? Tak pilih brand. Okey, kita tanya soalan, kasut apa yang korang suka? Kasut brand mana? Kasut tu brand mana? Saya suka brand premium Blender heavy duty. Pilihan pertama saya sebab tahan lasak dan susah rosak. Setakat ni pakai 6 tahun tapi tak rosak. Brand premium, apa tu? Memang nama dia premium ke atau ada brand apa? Apa brand dia? Kan, premium tu brand sendiri ke atau memang dia lain? Okey. Handphone first dulu Nokia, campak pun boleh pakai. Itu zaman Nokia dah tak ada sekarang Saya memang suka Nokia tu sebab tak ada choice. Masa tu Nokia lah, tak ada benda lain Nokia, phone je Nokia kan. Sampai satu masa bila smartphone dah mula teknologi dah berubah, Nokia tak berubah dan Nokia ketinggalan, diambil take over oleh iPhone. Dan iPhone terus kekalkan dia punya status sebagai phone yang paling brand yang paling orang macam dia punya quality of bila orang dapat tu dia akan stick. Itu brand yang iPhone ada pada hari ni. Alright, brand premium from India lah. Okay, brand premium premium daripada India. India ni dia lain, babe. India ni kalau dia buat produk memang kau boleh pakai sampai cucu cicit kau. Kau beli satu, benda tu boleh tahan sampai cicit, babe. Bukan cucu tau, cicit. Kau beli apa tu? Belilah apa-apa yang stainless steel tu, boleh sampai cicit lah dia punya quality dia. Sebab tu India tak kaya-kaya, dia miskin. Cina ni dia kaya sebab kita beli sekali dia habis. Kena beli lagi. Jadi orang India ni dia buat something yang sangat quality tapi benda tu macam dia tak buat dia kaya. Sebab orang beli sekali cukup untuk sampai cicit. Tapi yang Cina buat ni, kalau tengok negara Cina punya produk, dia tak boleh tahan lama sangat. Dia mesti akan ada perubahan dan mana kita buang, kita beli benda baru. Alright, Allahu Akbar. Okay. Kasut favorite. Saya nak tanya kasut. Kasut favorite Nike Mariam suka Nike. Okey, kita nak tahu Nike. Kenapa tu Nike? Kasut saya ke brand jenama kasut Palmu. Right. Okey, brand Bata brand Bata sebab dulu pergi sekolah memang tak ada brand lain lah. Bata je lah favorite kita kan. Alright, jenama kasut paling awal saya kenal Bata, betul Kasut saya suka brand Crocodile sebab jahitan keliling kasut tu kemas dan tahan lasak. Okey, nanti interesting Saya sebab tak pernah saya Crocodile ni baju-baju tapi saya belum pernah tengok kasut. Mungkin aku terlepas pandang kot. Bukan mungkin saya tak minat. Saya ada kasut lain. Saya suka pakai kasut belly. Saya suka pakai a few brand. Nike tu bila saya main bola dulu saya suka Nike, boot Nike saya suka, Adidas saya suka. Tu banyak lah kalau cerita kasut ni banyak. Tapi macam si Alina cakap, aku pun dulu suka kasut yang paling awal tu adalah Bata kan. Masa sekolah dulu Bata. Lepas tu kena ada color warna merah kat bawah tu. Kira kita pakai tu rugged gila lah. Akulah paling terror lah dekat sekolah. Macam tu lah kita punya perasaan bila kita pakai kasut tu Alright, lain-lain bila pakai good brand memang good quality Adidas pun okay. Jam favorite Swatch macam mana ada sampai ada anti-close watch pun ada Okay, jam favorite Swatch. Kak Mariam ni macam-macam baguslah.
Alright, macam saya sekarang pakai jam iPhone pula. So tengah ikut trend iPhone watch kan. Aduh. So, itu pun sebab bukan aku nak, anak aku belikan. Dia cakap, apalah abang Abu ni, pakailah macam ni kan. Bapak, kau tahu tak, anak-anak aku pun kadang-kadang panggil aku abang Abu. Then anak saudara aku pun panggil abang Abu. Jadi abang Abu dah jadi macam satu nama yang orang boleh pakai. Ini juga personal branding. Kan, aku pergi mana-mana orang panggil abang Abu. Jadi tak kisah dia tua ke muda ke, dah jadi nenek ke. Nenek orang pun dia panggil aku abang Abu. Cucu dia pun panggil abang Abu. Nenek jalan kan, nenek bawa cucu, abang Abu. Aku tengok cucu dia panggil abang Abu. Kan. Itu pun satu cara untuk kita nak brandingkan diri kita, insyaAllah. Okay, sekarang sebelum saya nak move forward kejap lagi, kita ada lagi 7 minit untuk kita bersembang. Tapi biarlah sembang kita ni ada some points yang kita boleh belajar juga. Sambil-sambil sembang, sambil-sambil kita membina ukhuwah ni, kita belajar, right? So ada tak soalan-soalan yang awak nak tanya? So saya nak komen soalan-soalan anda, awak boleh tulis kat komen ni. Anak saya pun panggil saya doktor. Bagus tu jenama tu. Kan Dr. Mariam. Anak pun panggil Dr. Mariam. Cucu nanti pun panggil Dr. Mariam kan. Bagus betul. Alright, come on guys. Ambil peluang ni untuk kita share. Saya nak lagi ramai yang datang bersama-sama untuk menjadikan kita punya bulatan. Circle kita ni, circle yang sangat mantap. Pagi-pagi kita dah macam dengar. Walaupun kita sikit kan, tapi kita nak setiap hari kita jadikan benda ni inspirasi dan kita create a lot of vibes. Alright, jangan peduli dengan apa yang kita kena peduli, apa yang kita dapat belajar. Itu kita kena peduli. Jangan kira orang tu famous gila ke tak famous ke. Apa yang kita boleh belajar dengan orang ni? Kan, apa yang kita boleh belajar? Kalau kita boleh belajar something, yes, that's where you need to stick and like kita terus kembangkan benda ni supaya adik-beradik lain juga yang sama-sama boleh datang sama-sama ni. Alright, okay, kita ada siapa ni? Nur Syahidah dia cakap, Adidas suami saya peminat dari kasut, selipar, baju, jam, semua Adidas. Okay, ini kira dia macam die hard fan lah. Die hard fan, alright? Okay. Ni soalan dia. How long it takes for you to build your personal branding? Okay, nak build branding ni, dia boleh cepat, tapi tak guna kalau dia cepat, kalau tak ada quality. You boleh mencuri dan jadi personal brand. Atau you buat kerja gila, kan, you buat kerja gila, you maki-maki orang, you upload dalam Facebook ke YouTube, you boleh jadi sensation. Tapi benda tu takkan last long. Right, dia akan hilang sebab dia bukan satu benda yang bina tau. Awak tak membina, awak just create something yang rasa-rasa macam awak famous kejap, tapi dia takkan bertahan lama, dia akan hilang. Satu masa orang tak kenal awak lagi sebab awak based on instant punya benda. Alright, so kalau macam tu memang dia takkan tahan lama. Tapi brand yang tahan lama ni adalah brand yang mula dibina dengan membina credibility. Itu yang kita akan bincang kejap lagi, macam mana nak membina brand yang quality, brand yang menguntungkan. Itu kejap lagi kita bincang, doktor. Alright, benda tu memang saya ada untuk kita perbincangan dalam segmen ilmu kita 9.30 ni, kita akan bincangkan benda tu, right? Okay, so untuk Dr. Mariam punya soalan, okay, kita akan bincangkan sebentar lagi pukul 9.30 dalam segmen ilmu kita. Memang saya bawa topik macam mana membina brand yang menguntungkan. Dia tak guna brand tapi dia tak untung, kan? Brand yang ada tapi dia macam tak boleh monetize brand tu. Tu kita tak nak. Kita nak brand yang menguntungkan. Macam mana kita nak membina tu? Ada 5 kaedah yang akan saya kongsi mengikut akronim brand tu sendiri. B-R-A-N-D, brand. Kan, macam mana kita nak membina brand yang padu, especially personal brand. We are going to talk about personal brand. Jadi saya nak awak sekarang tag kawan-kawan awak. Alright? Cuba tag seorang, tag 2 orang ke 3 orang, supaya kita tambahkan sikit, kita dapat 25 orang ke 25,000 akan menonton, kita naikkan lagi, bantu Abang Abu untuk kita capai lagi ramai adik-beradik. Allahu Akbar. Aku ni hari ni memang kerja banyak kan, jadi saya kena macam duduk kat sini lama, jadi saya nak pastikan benda-benda ni macam best. Alright, okay, kita share dan tekan like, tekan love. Nampaknya adik-beradik saya makin kurang nampaknya dekat sini sebab saya tak nampak love yang banyak, saya tak nampak like yang banyak. Sebab biasanya adik-beradik saya kalau masuk ni dia akan tekan love banyak. Sebab apa? Setiap kali tekan kita cakap something. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.
Tekan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Semua ni kita tekan sambil kita buat. Alright, very good. Mariam, Dr. Mariam dah buat satu, kita bagi Dr. Mariam a DJ horn kerana dia tag kawan-kawan dia untuk dia datang sama-sama. Alright, kita ada siapa ni? Kita ada Halim, Abang Halim. Assalamualaikum. AA semoga diberi kesihatan, kesihatan yang baik. Banyak minum air masak. Terima kasih. InsyaAllah saya memang sediakan, bang. Saya banyak tapi tak tahu kenapa hari ni dia terlebih-lebih pula. Okay. Alright, so thank you very much Abang Halim. Alright, okay. Ada lagi? Come on, tag member-member awak dan juga share sebelum kita masuk ke 9.30 untuk segmen kita pada hari ini, branding. Personal brand. Macam mana kita nak membina personal brand. Alright, tekan love banyak-banyak. Tekan like, share. Okay, clear. Jadi kita bagi biar ramai lagi yang insya-Allah datang untuk kita sama-sama kongsikan ilmu yang menarik ni. Ni kelas percuma, babe. Ni kelas percuma. Kadang-kadang awak kena bayar sampai 100, 200, 300, 400 untuk nak dapat information yang abang pun nak bagi. Rugilah kalau macam tak dapat. Sebab pagi-pagi saya dah cakap aku nak bagi kelas percuma. Kelas percuma pagi-pagi ni mengenai bisnes insya-Allah. Alright? Dan kita nak benda-benda ni supaya kita dapat ilmu wang dunia dan akhirat. Kita tak nak branding kita ni hanya berjenama kat dunia, tapi kita kena bina brand untuk akhirat. Kan juga kita perlu ada, right? Okay, kita ada siapa ni? Suhaimi dia cakap, salam, anugerah handsome yang tak ternilai. Allah Akbar. Terima kasih lah kau sebab kau menggunakan beberapa perkataan yang menjadikan aku macam rasa gembira. Aku bagi kau 3 lah, Suhaimi. Denganlah aku bagi DJ Horn lagi pada kau. 3 benda dia cakap, anugerah handsome yang tak ternilai. Allah Akbar. Right? Okay, Syamir, kau pergi tag dia ni buat apa? Dia ni memang dia selalu datang. Kau tag lah member-member lain kau. Right? Okay, good. Ada tak soalan nak tanya sekarang? Sambil kita nak tanya ni, abang siap nak masuk bilik belajar. Alright? Okay, ada tak soalan? Topik santai hari ni, apa brand yang awak suka dan kenapa? Kita dah cerita tadi, ramai orang yang suka macam-macam brand. Terkenang kembali brand yang saya terlupa. Singa, satu brand yang saya terlupa, dibawa balik memorinya oleh Aslina tadi. Dia cerita pasal mak dia suka brand Singa. Allah Akbar. Alright, dan kita ada Adidas yang seperti normal lah. Kita tengok Elama Jainaba Muhyiddin. Apa benda kau ni, Nur Syahidah? Kau cerita apa tu? Nama apa? Nama siapa tu? Elama Jainaba Elama Jainaba Muhyiddin. Ni macam nama siapa ni? Aku tak tahu. Kau ni main letak je. Ni jenama Aku tak tahu, aku tak pernah dengar. Mungkin ni kau punya jenama. Okey, ini soalan dahsyat ni. Alright, saya tag makcik saya. Okey. Tu makcik kau. Allahu Akbar. Okey. Aku ingat tu lah. Aku tengok apa lama dia tag Aduh, kadang-kadang yelah kita kat live ni kita tak nampak sebab aku tak buka yang handphone aku. Kalau handphone aku buka, sekejap aku buka, takut nanti aku silap lah, kesian pula orang tu. Dah lah, dia dah tag orang, aku pula yang macam ni kan. Jadi aku buka dekat handphone aku supaya aku boleh macam nampak. Dia senang sikit. Jangan marah. Jangan marah. Tu dia. Barulah kita boleh nampak apa yang berlaku kat sini. Nampak? Okay. Yes. Okay. Betul, baru nampak tu Elma Jana tu kau tag Alright guys. Okay, ni soalan yang siapa tadi? Aku terlupa. Ni soalan yang ditanya oleh Mariam. How you keep positive, energetic every day? Dia sebenarnya it's not us, bukan saya. Alright, saya hanya berdoa kepada Allah untuk bagi saya semangat. Jadi bila saya bangun pagi, saya rasa Allah bagi saya nyawa. Saya dah energetic sebab Allah bagi saya buat 3 amalan tau. Best. Saya dapat solat hari ni, ya Allah, bestnya. Saya dapat berselawat hari ni, best. Saya dapat bersedekah hari ni. Ya Allah, ni 3 amalan yang saya boleh buat disebabkan saya dihidupkan pada hari ni. Jadi saya rasa energetic. Saya rasa macam best ni lah aku dapat buat benda ni, babe. Sebab benda-benda ni kalau kita buatkan, dia akan bawa brand kita ke akhirat nanti kan. Jadi saya rasa semangat. Itu je. Lepas tu apa yang buat saya ni, saya suka benda yang saya buat sebab saya nak memberi manfaat pada orang. Saya rasa aku dapat buat manfaat. Aku dapat tunaikan atau praktiskan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku buat something ibadah kepadamu. Buat kebaikan tu ibadah dan aku dapat memberi manfaat
manfaat sebab kita adalah umat Nabi Muhammad. Jadi bila umat Nabi Muhammad kita nak memberi manfaat. Setiap saat yang kita hidup, kalau boleh kita bagi manfaat pada orang lain dengan berkongsi ilmu atau kita buat apa sajalah yang boleh memberi manfaat. Jadi ini dua actually keep me motivated. Lepas tu of course kedatangan awak ni semua kan, kedatangan awak participate every day. So saya respect benda tu, saya appreciate benda tu. Jadi saya nak pastikan saya bagi value pada orang yang datang, orang yang dengar kan, supaya dia dapat value. Walaupun 1-2 orang saya dapat tambah nilai, saya rasa semangat dah. Saya rasa bersyukur, ya Allah, aku dapat memberi manfaat pada at least 1-2 orang dalam hidup aku. Jadi setiap orang, kalau kita nak kehidupan kita ni macam bersemangat, ingat je asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pagi-pagi kita bersyahadah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah tujuan hidup kita. Kan, bila kita hidup tujuan tu, kita akan rasa excited, kita akan rasa macam seronok, kita akan rasa macam best sangat. Jadi itu je benda dia, tak adalah apa-apa. Alright. Okay, itu yang buat keep yourself positive and energetic. Positive ni sebab Allah cakap bersangka baik. No, like every single thing happen, just bersangka baik. Never worry about the worldly thing. Don't worry about worldly thing, man. Because end of the day, world ni akan hancur. Jadi jangan terlampau stres dengan benda-benda yang dunia ni yang kita tak dapat. Sebaliknya kita fokus dan serius on dapatkan manfaat akhirat. Kan? So itulah yang sebenarnya buat saya positif sikit dalam kehidupan. Alright, insyaAllah. Ada lagi ke soalan? Kalau tak, saya nak actually masuk ke okay. Ni, kalau one day, kalau that one day is kirakanlah your bad day, apa you buat untuk semua tak jadi that day? That night kau buat apa? Semua the best you dah buat that day, so you tidur je ke apa you tell yourself? Sebab tu aku cakap, if it's a worldly thing, kau tak payah risau. Kau dah buat the best, so apa kau nak risau? Allah yang tak izinkan benda tu tak jadi. Jadi kau tak perlu naklah risau. Cuma kita boleh belajar, mungkin aku kena buat benda ni lain sikit. Mungkin aku kena buat benda baru. Mungkin aku kena, kau belajar daripada kat situ. Tapi kau jangan get yourself stress because semua benda jadi tak jadi Allah punya urusan. Allah yang jadikan benda tu, Allah yang tak jadikan benda tu. Jadi kita tak perlu nak macam, dia ni dah dengki aku lah sebab tu tak jadi. Tak, dia dengki dia punya pasal tau. Tapi yang jadi tak jadi Allah. Jadi kita kena balik semula kepada Allah supaya apa-apalah the bad day yang berlaku pada engkau ke, tak bad day ke, semuanya urusan Allah. Jadi bila kita faham benda tu urusan Allah, kita takkan jadi stres, kita takkan jadi like you feel benda tu bukan kita tau. So whether it's a bad day or it's not a bad day, it's all Allah punya urusan. So how we kita just like adapt. Kalau benda tu bad day, hari tu kita belajarlah. Aku kena buat benda ni, aku mungkin nak buat benda ni. Sebab the world punya thing, you jangan risau. Tapi kalau that day you tak dapat solat, then you need to worry. Awak kena rasa stres gila. Kenapa aku tak dapat solat? Ya Allah, kenapa aku terlepas? Kenapa aku tak buat ni? Kenapa hari ni bangun tahajud aku tak dapat bangun? So bila kita mula fikirkan, sebenarnya Allah dah itu tandanya Allah macam dia nak kejut kau. Macam Allah tak nak. Kalau you dapat buat semua kat dunia punya, tapi akhiratnya you tak buat, that means Allah dah tak suka kau. Kau dah hilang. Tapi kalau Allah ingatkan kau untuk bangun, kau boleh baca Quran, kau boleh, maksudnya kita tahu, ya Allah, kau sayang aku, Allah, teruskan. Kan macam tu, right? Boleh Okay, that's what I do lah. Okay, now let's move on untuk kita punya sesi pada hari ni. Tapi kau kerek macam mana handsome dan kerek kau punya trademark. Aku punya pasal lah yang kau susah kenapa. Kau nak kerek sekali. Kau tak nak kerek, tak. Jangan kerek. Kan? Kerek tu bukanlah satu benda yang aku kerek. Kan? Kau nampak macam aku kerek. Sebab itu daripada hati kau tu. Kalau kau nampak aku macam best, kau akan semuanya daripada hati kau. Bukan daripada aku. Aku biasa. Tapi kau nampak kerek. Maksudnya datang daripada engkau. Kau tengok daripada mata kau, hati kau. Jadi kau nampak macam kerek dia ni. Padahal orang tu mungkin tak kerek pun. Jadi bila kau judge seseorang, itu sebenarnya kau judge daripada diri kau tau. Engkau yang macam tu, bukan orang tu. Jadi jaga-jaga bila kita nak judge orang. Sebab bila kita judge tu, maksudnya kita dah letakkan kita punya benda yang kat situ. Sebab tu kau nampak macam tu. Lihat tak? Handsome tu bukan, tu memang apa kata orang tu, anugerah Allah kepada aku. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Alright. Okay, now sekarang kita nak masuk ke bab seterusnya, iaitu saya nak masuk ke mana? Kita nak masuk bilik belajar kita.
Saya nak awak just tag member-member awak sekarang. Saya nak awak share benda ni sebab ilmu ni sangat best. Dia untuk siapa saja awak baru berniaga, awak nak berniaga, benda ni akan bantu awak. Alright? Sangat-sangat best dan insya-Allah saya akan share dengan dalam masa yang sedikit saja lagi. Jadi saya nak masuk bilik sekejap. Semua sedia dengan pen, dengan buku, dengan kepala otak yang dah clear, kosong kan, supaya kita dapat belajar something. Alright? Kita jumpa sekejap je lagi. Alright, okay, Alhamdulillah aku dah sampai kat sini. Okay, ini adalah tempat saya. Jadi topik hari ini adalah membina personal brand yang padu. Itu topik kita. Topik kita hari ini, kita nak membina personal brand yang padu. Macam mana kita nak membina, kan? Itu orang, apa ni? Orang ni kita tengok balik kan, orang ni kadang-kadang kita tengok sombong tapi sebaliknya dia okey, betul tak? Betul. Kadang-kadang kita tengok dia macam sombong tapi kita tengok je, kita belum berduduk berbual dengan dia, kita belum tahu dia kan. Jadi kita boleh buat andaian. Tapi bila kita tahu dia ni baiklah sebenarnya, kita rasa sebab apa yang Allah nilai adalah kita punya ibadah tau. Allah tak nilai paras rupa engkau macam mana, kaya engkau macam mana, engkau ni kaya ke, engkau ni banyak duit ke, engkau ni. Dia tak nilai benda tu. Fizikal awak sihat macam mana, badan besar, ada six pack ke, dia tak nilai benda tu. Dia menilai dari segi akidah kita, dari segi ibadah kita, dari segi apa yang kita lakukan untuk akhirat, itulah yang Allah nilai. Itu brand yang kita kena bawa untuk akhirat. Alright, kalau kita nak membina satu brand yang padu, maka awak kena ada brand akhirat. Apa brand akhirat? Kita tak dapat penilaian daripada sini tau. Kita dapat penilaian daripada sana. Jadi itu brand yang padu. Kan? Clear tak? Sebab tu kita jangan menilai dari segi brand yang ada di fizikal. Batin kita tu. Friend zahir dan batin. Zahir ni lain. Batin tu punya brand yang kita kena padukan. Alright? Okay, itu sedikit lah. Tapi sekarang aku nak just cerita mengenai brand, personal brand. Macam mana kita nak membina personal brand ni? Itu yang saya nak cerita pada hari ini dengan you all. Alright, saya nak macam bawa benda ni untuk you have some idea of what is personal brand. Dan saya nak just like bawa benda ni macam tulis kat sini lah sebelah supaya awak dapat macam dapat something. Sekejap saya letak kat sini. Saya tulis. Okay, brand. Dia bermula dengan benda ni tau. Bermula dengan dia punya akronim tu sendiri. B-R-A-N-D. That's what I want to do. Sebab apa? Brand ni, kalau kita tengok, brand ni adalah satu benda yang penting dalam bisnes, dalam apa pun. Kan? Kalau kita tengok, kenapa orang sanggup bayar duit yang banyak untuk beli kasut tadi. Kita tanya kasut Adidas dengan kasut Bata. Kenapa kasut Adidas ni dia, ataupun kasut biasa? Kan? Kenapa dia lain? Sebab branding. Mungkin kalau engkau jangan terperanjat tau, aku cakap something. Ada satu company di Thailand, dia sebenarnya buat brand kasut ni kan. Nike pun hantar sana. Tiruan pun hantar sana. Ada yang biasa, brand biasa pun hantar sana. Jadi dia ni OEM je. Dia buat mengikut apa, tapi disebabkan kasutnya sama, kualitinya sama, cara dia buat sama, tapi sebab brand benda ni 150, yang ni 50, yang ni 30. Dia jadi macam tu. Sebab apa brand? Kan? Sebab tu brand ni dia adalah satu benda yang penting untuk kita jenamakan. Jadi kita bermula dengan personal brand. Jadi kita nak cerita pasal personal brand pada hari ini. Dan ramai orang bila dia cakap brand ni, dia akan terfikir logo dia, kan, mungkin tulisan dia, mungkin dari segi warna dia, simbol dia, mungkin music dia. Ini yang biasanya kita tahu something about brand. Alright? Dan benda juga ada some dia meletakkan value kita, idea kita, even personality tau. Dengan music kan ada personality dan sebagainya. Jadi itu satu. Tapi kita juga fikir bila brand ni kita teringat slogan, kan? Slogan, logo, kan? Macam Nike, just do it. Slogan tu dah jadi macam world famous punya slogan. Betul tak? Sambil aku tulis, aku cakap ni, tolong korang type sikit, bagi komen tu banyak sikit, tekan love sikit banyak-banyak, kan? Sambil aku cakap kau type. Okay, yes, betul. Just do it. Apa lagi slogan yang korang tahu? Apa slogan-slogan yang awak tahu? Just do it. Impossible is nothing. Banyak slogan. Even Star Wars ada slogan. Banyak kan. So itu satu. Tapi tahukah kita ni sebenarnya logo ataupun
brand ni kita boleh bawa ke personal level tau. Brand Cak Ayam tu kau babe, Cak Ayam pun famous babe. Orang cakap Cak Ayam famous babe. Dulu aku buat kedai runcit tau. Dalam banyak-banyak sardin yang paling laku adalah Cak Ayam. Kan orang datang dan dia mahal tau. Dia bukan dia bukan murah. Cak Ayam ni kita cakap Cak Ayam murah kan. Sebenarnya dalam sardin tu Cak Ayam mahal. Dia ada cak yang lagi murah. Cak ikan tu lagi murah. Cak Ayam ni memang mahal. Kan. So orang dah silap tau sebab dia tak pernah mungkin makan benda tu. Cak Ayam ni dahsyat. Alright, brand Cak Kipas Kipas, Cak Kipas udang. Dia bukan Cak Kipas lah, dia kipas udang. Kau tengok betul-betul kipas tu dia ada udang tau. Tu kipas udang. Alright. So hari ni abang nak cerita pasal benda tu. Okay. So bila kita personal branding, logo, slogan, tapi personal branding ni dia bukan logo whatever tau. Dia lebih kepada individu value awak. Kan brand. What value you bring. Quality, personality, visi awak. Ini sebenarnya personal brand. So bila kita nak membina personal brand, awak kena mula ada, alright, what exactly your quality, value yang awak nak bawa, personality awak macam mana. Alright, vision. Sebab dalam business, alright, dalam business pada hari ini, sebagai seorang entrepreneur, awak kena mula belajar untuk promote dan market your personal brand. Kan awak kena, sebab tu hari ni dah ada banyak channel dan awak boleh mula membina jenama peribadi awak ni. And that is what you need to do, sebab kalau kita nak mencapai satu keuntungan dalam perniagaan, maka personal brand perlu dimarketkan. Alright, untuk mendapat apa? Advantage, competitive advantage daripada saingan kita. Kan awak kena be stand out daripada crowd sebab ramai orang buat benda yang awak buat. Ramai orang guna ataupun buat servis yang awak buat. Jadi macam mana kita nak berlainan? So dengan personal brand yang stand out from the crowd. Kan? Jadi abang pun nak bagi beberapa tip. Saya nak bagi sebenarnya 5 tip yang saya nak bawa. Alright? Saya nak bawa 5 tip untuk kita membina brand ni. Is that okay? Are you ready? Cakap, are you ready? Are you ready tak? Kan, have a break, have a Kit Kat. Betul, tu salah satu slogan yang catchy kan. Alright, it's good. Macam abang pun, best. Tu saya punya benda. Dan saya ada jenama saya pakai, saya ada warna saya ada baju saya ada merchandise saya ada. So ini semua branding. Branding is just not one. Then value saya, orang yang saya bawa, saya punya personality as like easy to connect with people. You know, like I can easily meet, benda-benda macam tu. Okay, I'm fun. I bring that element. So benda-benda tu semua bagus. Ready, very good, ready. Okay, good. So kita nak start dengan the first, B. Kita nak start, so dia punya branding ni, the first letter is B. Alright, kita nak start dengan the B. Bersedia semua, Okay, belagak pula bambu ni. Alright, B. B, apa tu build? B is build. This is the first thing. Credibility. Yes, this is number 1. Alright. Dalam membina, first is about B. Apa tu B? Build credibility. Alright, build credibility. Apa maksud dia? Maksud dia, dia macam ni. Bila kita nak move forward, tak kisahlah awak dalam industri apa, awak dalam business apa. Alright, the aim is to be the best and you can offer the best. Kalau you dah pilih satu industri, awak kena letak aim, awak nak jadi yang terbaik dan memberi yang terbaik. Alright? Okay. So, awak kena mula membina, build up the credibility. Build your credibility. Macam mana kita nak build up? Okay. Make use of every opportunity yang kita dapat belajar something dan kita increase kita punya skill. Alright, kita jadi expert dalam kita punya field tadi. Kita jadi expert dalam mungkin kalau masak-masak, whatever, doesn't matter. Alright, yang awak akan jadi sampai satu tahap orang datang ke awak untuk minta pendapat. That means you already creating or building your credibility. Because if you haven't have that credibility, orang tak akan datang. Bila orang dah datang tanya, dengar lecture awak, kan? So benda-benda macam tu awak build credibility. So apa cara yang kita boleh buat? Okay, kita bagi lecture contohnya. Buat, sekarang ada live, betul? Live, buat something. Okay, buat something.
Ingat kurma, ingatkan tu latih. Bagus. That's part of your part of your slogans. Tapi saya nak cakap build your credibility. Mula membina credibility anda. Sebab kalau nak satu personal brand yang mantap, yang padu, yang menguntungkan, masa awak kena ada credibility. So macam mana kita nak create credibility tu? Okey, satu. Okay, kita boleh mungkin buat live untuk kita share. Kedua, kita boleh contribute articles. Kan ada majalah-majalah, surat khabar, whatever. Awak tulis artikel dalam industri awak. Kalau awak image, tulis pasal image. Hantar dekat diorang. Hey, hello. Kalaupun dia tak ambil, awak hantar lah. Dia akan ambil lah. Dan dia akan pasang. Dia akan masukkan dalam berita dia. Atau memasukkan dalam kolom dia. Macam itulah Abang Abu mula membina satu credibility dengan ada kolom dalam berita harian. Saya tulis belia dan bisnes bersama dengan Abang Abu. Nama tu melekat. Saya buat. Saya every seminggu, 2 minggu sekali masa tu. 2 minggu sekali. Jadi sebulan saya ada 2 kali keluar dalam satu kolom. Alright. Okay, pergi join community organisation. Mungkin kalau business, awak join lah business organisation. Kita ada dekat Singapore, kita ada Muslim Coaches Association. You join untuk gain some credibility. You belongs to some credible punya network. Kan, clear. So, cuba write to surat khabar, write to TV, write to radio. Share dengan diorang something benefit that you can give to them. Jangan cerita pasal kau jangan berlagak, oh saya tu, saya ni. Come on bila nak build credibility, awak tak perlu cerita pasal awak lah. Awak just bagi value. Alright, to get credibility is not about bragging about ourselves, we have this, we have that. No, that is not credibility. Right, credibility is you give some value to people and people start to give you that credibility. Kan, orang akan nampak dia ni punya credible. So benda tu. Satu lagi adalah membina buat buku. Contohnya menulis buku. Kan, menulis satu buku mengenai dalam benda awak. Okay, Lina, credibility berkaitan dengan creativity juga ke? Yes, you can be creative in order to build the credibility. Kan? Itu yang saya cakap, creativity dia. Jumpa surat khabar, kan, masuk TV. Apa cara dia? Creativity lah. Gunakan creativity untuk dapat benda tu. So, that is number one. It's all about building credibility. It's the first thing you need to think. Because the more credible you are, alright, the more value your personal brand will get. Kan? So bila kita ada credibility, maka orang akan melihat brand ni adalah brand yang mahal, brand yang boleh dipercayai, yang trustworthy. Kan? Sambil tu awak dapatkan endorsement daripada people yang luar biasa, people yang best sangat. Kan? Bagi value kat dia, dia bagi dia. Kan? Alright? So you need to do that. Kan? Macam Abang Bu, ada ramai orang bagi testimonial, orang besar-besar. Kan? Perdana Menteri lah. Bagi credibility. Okay, semua orang-orang yang hebat-hebat dekat dalam industri saya bagi credibility, bagi testimonial. Ini semua credibility. Saya juga menjalankan program dengan company-company yang memang ternama. Kan? So, benda-benda ni adalah credibility yang you kena mula membina. Sebab tu bila nak tadi ada satu soalan, berapa lama you need to build credibility. It's all your life. Kan, dia punya lama, dia all your life, because credibility is something yang you cannot go and buy somewhere. You tak boleh pergi beli credibility. That's why bila beli credibility, dia jatuh. Kita ambil TV, kau masuk, konon-konon kita credible, tak tahan lama, babe. So it's about credibility is about giving the value so that people can appreciate the value, and that's when you build the real credibility yang akan tahan lama. So that's the first one, alright? So remember, that's the first thing to do. Second one, I type kat sini. Okay. Second one is like bila kita dah build the credibility, it's all about okay, you can ada R ni dia sebenarnya reason of personal mission tau. Alright, apa maksud ni saya terangkan So maksudnya, bila you dah ada credibility sekarang, you kena ada something yang saya panggil dia the personal punya mission tau. Apa misi? What is your personal mission? Your personal mission statement. You kena bagi tahu benda ni pada you punya target market, you punya whatever. Why you are in this world, earth, man? Why? What's the reason? What's the purpose? Why you are doing what you are doing? Okay, why? Because people want to know the reason of you doing it. That's create the personal branding yang solid. Kalau you just buat tanpa tak tahu kenapa buat, sebab kau rasa aku buat benda ni aku rasa macam best, it won't create a credible personal brand.
Alright, if you want a personal brand yang credible, awak kena mula letakkan your personal mission awak. Apa yang sebenarnya awak nak buat benda ni? Alright, apa yang awak nak achieve dalam awak punya life ni? What do you want to like do? Alright, okay, apa your short term, your long term, kan, your timeline. Bagi yourself some timeline to achieve what you want to achieve. Kan, strategi. This is what you need to do. Ini bukan nak bagi tahu orang, tahu diri kita sendiri. Apa yang awak nak buat? Apa yang nak capai? Apa yang awak nak jadikan benda ni? Macam Abang Abu, saya jadikan benda ni sebagai jihad saya tau. So when I talk about finance, personal finance, business, it's my jihad. This is what I want to do because I want to bring people back to the basic. I want to bring people to give more sedekah, nak bagi zakat, nak bagi infak, nak jadikan dia orang yang boleh berwakaf. So that is my personal reason, personal reason why I'm doing this. Kan? And what I want to achieve in this lifetime, I want to like benefit, I want to like help people to at least do simple thing like berzakat, like bersedekah, simple thing. Alright, that's called for me is like my achievement. This is what I want to achieve. I want to get millions of people to start to bersedekah on my my thoughts, my apa ni, my coaching, my speeches, my whatever. So that is one of my simple rule. So short term, long term, I want them to like wakaf. Dia nak mati, bila sebelum dia nak mati, dia nak wakafkan benda. That is my goal. Alright, so kita letakkan benda ni dan kita tengok macam mana kita boleh capai benda tu. Dan setiap kali awak kena review balik awak punya personal personal mission tadi. Alright, and also like what is your marketing plan to achieve your vision tadi. Ini adalah benda yang kita kena duduk fikirkan. Apa yang aku betul buat? Alright, reason tu sama dengan purpose ke? Yes, it's like your purpose. Purpose ni tahu, tapi kenapa awak nak that purpose? So the reason for that purpose. Purpose is this, yes, you understand, but why? Why you want to like get that? Why you want to do this? So people want to know why, and you yourself, when you know your purpose, why you are doing this, alright? Why is this your purpose? And then it's become like very powerful, alright? So that is something that you can like let work, alright? The reason of your personal mission tadi. Yeah, this is my purpose. So why you want to achieve that? So when you can get this, kan, the brand jadi very padu tau. Alright, because you are not unshakable brand tau. Kalau tak, you can shaky, you tak ada personal vision, babe. Sekejap you buat ni, sekejap you buat tu, sekejap you cakap ni, sekejap you cakap ni. People pun confused. Dia ni apa benda dia ni, babe? Faham tak? Tapi kalau you start dengan satu, you stick, you move forward, you get clarity, you move powerful, you become the best in what you do, then you create a personal brand yang solid. Okay, that's number 2. Alamak, dah masa cepat. Yang ketiga, alright, this is another one. Ini aku buat sendiri ya, babe. Okay, apa benda ni? You kena ada apa kata orang tu? Because personal brand is always like elevator speech. Speech. Okay, apa maksudnya? Sekejap aku tekan mana ni? Ni dia. Okay, number 3 is about creating an elevator speech. What is elevator speech? Elevator speech ni dalam 60 second, you have to like create something yang telling about yourself. Kan? Ataupun you can ada something yang macam make people remember you. Kan? Ada tak something yang boleh buat untuk orang boleh fikir dengan awak cakap? Awak tanya, what you do? Kan? Terus you come up with elevator speech. Benda ni you boleh actually like start to do workout. Right? You tulis panjang-panjang, you potong, nanti you dapat something yang very simple. Dalam 60 saat biasanya. Dalam 1 minute, you can actually like say what exactly that you do. Right? Okay, biasanya dia boleh katakan dalam simple tau. Dia start dengan some problem. What's happening? Right, hi. Contohnya, today in everybody are struggling about finance because of whatever reason they have actually like gone through with this pandemic and everything. And I am Abang Abu. I'm a mechanic. I'm a money mechanic. What I do, I'll fix and repair your financial to make it more breeze in your financial life. Something like that. Kita create, boleh diperbaiki lagi. That's not the perfect one, right? Tapi you boleh just like jadikan dia dalam 60 second to you give that one punch tau.
Then I selalu cakap, my name is ABU, always believe in you. I cakap macam tu. Kan orang kan, always believe in you. Dia ingat tu, dia tak ingat nama aku tau. Ada kadang-kadang dulu aku buat macam tu kan. Okay, hi, my name is ABU, always believe in you. That's me, right? Tu yang cakap kan. Jadi orang tak ingat nama saya. Dia ingat, you are the guy always believe in you, right? You are the guy who always believe in you. Dia cerita benda tu. Jadi basically you put that because people stick. People akan remember that phrases that you give. Some powerful yang can move into their heart, right? You kena buat benda. Sebab tu nak build a personal brand, it's not like just like that. Kan, you need to like put some work. Kan, you need to put in some work. Alright. So you dalam elevator speech tu, you dah ada semua tau. You ada pasal you, apa problem yang solve, apa benefit yang datang, and how you can help them. Itu je. Very simple. Clear tak? Alright, so you need to like do that, okay? And then apa the next one, alright? The next one is about something yang you need to like also do, create a powerful, powerful kind of like ni, okay? It's about, okay, N is about network and, alright, niche. Alright, this is important. Kalau you want to like create a personal brand yang very solid, then first you need to know your niche. What is your niche? Apa tu niche? Niche ni adalah satu target market yang memang awak nak terkenal kat situ. Alright? So, you network with the niche. Kan? Network with your niche. Ada peluang untuk connected dengan your niche. Siapa niche awak? Awak kena first faham niche awak tu siapa. So, you can create a brand inside that niche. Kan? So, basically, kalau ada target group, try to network with them. Try to build a solid relationship with them. Alright? Macam mana kita nak network? Dengan tadilah writing articles, giving talks, blogging, any other way yang boleh keep us connected dengan diorang. Macam mana kita boleh connect dengan kita punya niche will make you very powerful brand. Alright? And it's going to be like very lucrative. Dia macam very, very profitable brand. We don't want to like just build a brand which is not profitable, babe. I'm teaching you how to build a brand yang profitable. Okay, elevator speech tu ayatnya kena selalu sama. Yes, right? Dia kena sama, right? Bila orang tanya je, pump. Tapi bila sama, dia tak boring tau. Dia kena benda yang buat, best lah, babe. Macam, dia tak boleh benda tu cakap macam baca. Tak, dia kena terus ke hati. And benda tu biasanya datang daripada hati. Kan? Dia kadang-kadang yang Allah ni bagi, bila kita bersedia, dia akan bagi. Macam best tu Allah bagi kat saya. Alih-alih saya cakap best. Saya first to be excited starting today tau. That's how it come out. Then cakap be excited starting. Macam mana kita nak be excited? Solat. Yes, be excited to solat. Selawat, sedekah, Allahu Akbar. Benda tu jadi amalan dan jadi saya punya satu cry. Best macam tu. Okay. So ability speech, I gunakan my nama. Always believe in yourself so that you can be yourself and you become always be unstoppable. Semua ABU. Pakai ABU je. ABU. Always believe in yourself. Always be yourself. Always be unstoppable. Always be unique. Always be untouchable. I gunakan benda sebagai part of my tukar strategi evaluator speech dengan letakkan benda-benda macam tu. Clear tak? Alright. So, you need to like find this. Boleh ke? Hello, this is class free, babe. Tak datang, tak dengar, memang rugi lah, babe. So, I hope you benefited from the sharing. Alright, the last one I want to like give is about D. We complete dengan D. Alright, whatever kita dah build, kita punya brand, whatever. Okay. Alright, bila dah ada brand tu, okay, please gunakan brand yang kita ada untuk donate. Alright, kita donate and contribute. Okay, kita donate apa? Saya tak cakap donate duit tau. Donate your time, your talent, alright, your skills, right? And money if you have money to charitable organizations. Alright, okay, ini adalah something yang boleh juga membina kita punya brand. Alright, okay. So ini saya nak just like tekan kat sini. Alright, okay, dia panjang pula. Aduh, panjang sangat. Okay, saya cuba tekan macam ni. Okay. Alright, yang ni the last one. So about D. Alright, apa tu D? Alright. Once you build a brand, like you are on the journey of building your personal brand, alright, make sure that you find a charity. Kan, you find a charitable cause yang you passionate about, you stick to them.
Kan, give back to the society, because your brand ni akan dia punya value meningkat because people look at all this. Alright, and do it sincerely, not just about building the brand, but this is come from you tau. Kan, and people can actually like see whether are you doing it for sincere or are you just making use of that. Kan, so donate your time by volunteer work, pergilah buat volunteering work. Kalau ada organisation yang rasa macam they have some value yang you want to like contribute, be part of them. Kan, give your expertise, your advice, kan, untuk this group. Kan, like this is what you want, alright? You need to like do that. Then bila you buat benda tu, you are reinforcing your personal brand and you are actually increasing a credibility. Kan, people are look at you, you are not just like doing it, like you are actually like you are doing it, not just like talking about it. Clear tak? So your personal brand is, kalau you boleh manage properly, alright, dengan development yang saya gunakan kaedah brand saja ni, ya Allah, pakai brand saja ni, that can be your greatest asset, babe. Your brand can become your greatest asset. Sebab apa saya cakap macam tu? Hari ni kalau kita tengok company, ada company dia punya nilai dia valued by the brand. Bukan dia tak ada asset tau. Nama Coca-Cola tu dah $1 billion dia. Dia punya nama tu je, bukan produk dia. Kan, Nike ada value, brand value. Kan, dia ada value tau. Brand ni menilai dia, dia kat ni 100 million. Oh, yang ni nak beli brand tu. Clear tak? So, brand is not something yang kita cakap simple. Dia ada banyak science behind it, alright? So, kalau you have to manage and develop your brand properly, definitely you're going to like make a lot of money, alright? Kita akan dapat banyak buat duit bila kita jaga kita punya brand ni, alright? So, awak decide today to build up your personal brand, alright? It will go a long way dalam you punya business. Sebab Abang Bu dah rasa benda tu, Abang Bu tahu apa yang Abang Bu cakap. Abang bukan cakap macam aku belajar, tak. Aku cakap ni based on my experience, based on what I am gathering and what I am getting by having a good personal brand yang actually membawa keuntungan yang banyak, alright? Alhamdulillah. So, kita juga gunakan brand kita ni untuk buat kebaikan, insyaAllah. So, sebab tu kita nak membina brand. End of the day, kenapa kita nak brand? Bukan kita nak tunjuk yang aku ni tak. Dengan brand kita buat banyak lagi kebaikan. Balik kepada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan brand yang aku dapat, aku boleh buat lagi banyak kebaikan dan aku boleh memberi manfaat yang lagi banyak kepada orang di luar sana. Kalau inilah sebab kita buat brand ini, maka brand ni bukan hanya akan berjaya di dunia, malahan brand ni akan ada nama di akhirat nanti. Jadi kita membina brand bukan hanya untuk kat sini, tapi kita juga membina brand untuk akhirat, alright? So itulah untuk hari ini, insyaAllah. Saya harap sedikit perkongsian ni akan memberikan anda cahaya dalam membina brand anda. Jadi saya nak awak share benda ni pada ramai orang di luar sana. Mudah-mudahan mereka juga dapat something yang interesting untuk mereka belajar, right? So itu saja daripada Abang Bu yang memang handsome, memang macho, memang charming, memang rugged. Wow, ada yang cakap manisnya. Saya juga ambil kesempatan untuk mendoakan semua yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan dalam urusan mereka mencipta brand mereka yang hebat. Mudah-mudahan Allah akan rahmati brand tu, akan berkati brand tu. Mudah-mudahan brand tu akan menjadi brand yang terus dicakap oleh penduduk langit. Dia cerita pasal brand dia ni. Dia biar kita tak nak orang dunia cerita. Orang dunia cerita tak guna sebab benda tu akan habis. Tapi kalau orang penghuni langit ni mula bercerita pasal brand kita, ya Allah, itulah paling best sangat. Jadi saya mendoakan anda semua yang ada di sini, Allah akan berikan peluang, ruang dan juga membimbing kita untuk mencapai satu brand yang luar biasa, insya-Allah, right? So dengan itu saya juga doakan mudah-mudahan segala urusan anda pada hari-hari yang mendatang terus dirahmati Allah dan diberikan taufik dan hidayah, diberikan iman dan takwa yang tinggi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berjaya dunia akhirat. Dan saya juga mohon doa-doa anda ni semua untuk saya punya kesihatan, batuk ni semua terus akan jadi baik dan baik. Mudah-mudahan saya dapat jab. Jadi doakan benda tu, insya-Allah, right? So itu saja daripada Abang Bu. Kita jumpa lagi besok. Jangan lupa untuk besok bersama dengan satu lagi topik yang menarik, insya-Allah, right? So saya nak just mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan selawat kita. Mudah-mudahan Allah merahmati segala apa yang kita lakukan, insya-Allah. Assalamualaikum. Best. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور. أنت والله يا محمد أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله